Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Diaudin Akmal bin Hasbullah. Nombor metrik I19304251. Al-yawm sa'atakallam anil Al-Imam Haris Al-Muhasibi. Yang pertama, man huwa al-muhasibi? Siapakah dia al-muhasibi? Abu Abdullah Al-Haris bin Asad bin Abdullah Al-Muhasibi Al-Basri wa laqabuhu Abu Abdullah. Wulida fi Basrah bil Iraq amun mi'ah khamsah wa sittun hijrah wa tuwfiya fi Basrah al-Iraq am mi'atain talata wa arba'in hijrah. Nama dia ialah Abu Abdullah Haris bin Asad bin Abdullah Al-Muhasibi Al-Basri, dan nama panggilan ataupun nama gelaran beliau ialah Abu Abdullah. Beliau dilahirkan di Basrah, di wilayah Basrah di Iraq pada tahun 165 Hijrah, iaitu bersamaan dengan 781 Masihi, dan beliau meninggal pada tahun 243 Hijrah bersamaan dengan 857 Masihi, juga di Basrah, Iraq. Abu Abdullah Haris Al-Muhasibi min awail al-ulama allazi katabu ar-risalah at-tasawuf. Imam Haris Al-Muhasibi ni adalah seorang antara ulama-ulama terawal yang menulis risalah tentang ilmu tasawuf. Ibadahnya: al-awwal nakisan abidan, as-sani wasufiyan zahidan, as-salis wa faqiha wa usuliyah wa mutakallim wa fasahatul lisan, wa akhir yastafidu kullu waqtuhu fi khair. Ibadah ataupun ibadah Imam Haris Al-Muhasibi ni, yang pertama ialah nakisan abidan, iaitu seorang yang banyak beribadat. Yang kedua adalah sufiyan zahidan, seorang yang sangat-sangat zuhud. Yang ketiga adalah wafaqihan usuliyah wa mutakallim, seorang yang hebat, seorang yang faqih tentang ilmu fiqh, ilmu usul fiqh dan ilmu kalam. Dan wa fasahatul lisan, seorang yang mempunyai kefasihan dalam percakapan, dalam perbualannya, percakapannya. Dan yang terakhir, yastafidu kullu waqtuhu fi khair. Imam Haris Al-Muhasibi ni ialah seorang yang menggunakan setiap waktunya dengan perkara-perkara baik. Yang seterusnya, riwayatuhul hadis wa man rawa anhu. Maksudnya adalah dari mana dia mengambil hadis dan siapakah yang mengambil hadisnya. Riwayah al-hadis al-Imam Yazid bin Harun wa ghairihi, wa al-Imam al-Akbar al-Imam Syafi'i. Beliau mengambil hadis daripada Imam Zaid bin Harun dan imam-imam lain yang hebatlah, yang masyhur. Yang kedua, Imam Haris Al-Muhasibi ni mengambil hadis daripada Imam Asy-Syafi'i, iaitu Imam Mazhab Syafi'i. Wa man rawa anhu, siapakah yang mengambil hadis Imam Al-Muhasibi, maksudnya murid-murid dia. Al-awwal
Abu Abbas bin Masruq. Sani Ahmad bin Hasan bin Abdullah Al-Jabbar As-Sufi. Salis Syekh Imam Al-Junaid. Rabi' Ismail bin Ishaq As-Siraj wa ghairi zalik. Yang pertama adalah Abu Abbas bin Masruq, yang kedua adalah Ahmad bin Hasan bin Abdullah Jabbar As-Sufi, yang ketiga adalah Syekh Imam Junaid, yang keempat adalah Ismail bin Ishaq As-Siraj, dan lebih lagi. Yang seterusnya As-Sana'u Al-Imam Ibn Taymiyah wa ghairihi ala Al-Imam Haris Al-Muhasibi. Maksudnya pujian daripada Imam Ibn Taymiyah dan selainnya, ataupun imam-imam lain terhadap Imam Haris Al-Muhasibi. Zakara Al-Syekh bin Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala anna al-Imam Haris al-Muhasibi sifatul khair wa sana' fi risalatuhu at-Tadrimiyah. Asani waqala Imam Syekh Junaid As-Sari As-Sukuti yasna ala al-Imam Haris al-Muhasibi fi adabuhu wa alaihi wa sulukuhu. Maksudnya telah berkata Syekh Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala, sesungguhnya Imam Haris Al-Muhasibi ini mempunyai sifat yang baik, wasana' baiklah maksudnya kan. Beliau telah berkata sedemikian pada kitabnya At-Tadrimiyah. Dan yang kedua adalah telah berkata Syekh Junaid As-Sari bahawa Imam Haris Al-Muhasibi ni kita boleh contohi beliau melalui adabnya dan suluknya. At-Tasawuf Al-Muhasibi tasawuf salim. Maksudnya tasawuf Imam Al-Muhasibi ni adalah tasawuf yang baik, yang selamat. Yang pertama, Nahjun Hasan wa Tayyib. Asani ma ja'a al-kitab wa sunnah wa aqwalu sahabah wa a'maluhum bihasbu ilmuhu wa fahmuhu. Asalis la yujad fi kitabuhu min tasawuf falsafi. Wa akhir wal muraqabatu fillah wa takribuha. Yang pertama, tasawuf Al-Muhasibi ni ialah bermanhajkan manhaj yang hasan, yang baik, wa taib juga yang baiklah. Yang kedua adalah maja'a. Tasawuf Imam Al-Muhasibi ni tasawuf yang diambil daripada kitabullah, iaitu Al-Quran, daripada sunnah Rasulullah, daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan daripada akwal-akwal as-sahabat terhadap tasawuf, kepada tasawufnya setelah apa yang Allah berikan ilmu kepadanya dan kefahaman kepadanya untuk membuat tasawuf al-Islami. Dan yang ketiga adalah la yujad fi kitabuhu min tasawuf al-falsafi, iaitu dalam tasawuf Imam Haris Al-Muhasibi ini tiada kena mengena dengan tasawuf ataupun pandangan falsafah. Dan yang ketiga, tasawuf Al-Muhasibi ini, yang terakhir adalah wal muraqabatu ila Allah wa takribuha. Tasawuf yang mendekatkan diri kepada Allah agar kita ataupun agar manusia lebih cenderung untuk mengabdikan diri kepada Allah SWT.
wa aqwaluhu. Kata-katanya bermaksud kata-kata Imam Haris Al-Muhasibi ni sepanjang kehidupannya. Yang pertama, man lam yashkurullahu ta'ala ala ni'mah faqad istada'a zawaluha. Bermaksud siapa yang tak bersyukur pada nikmatnya, maka dia telah meminta Allah untuk ambil nikmat tersebut daripada dia. Maksudnya nikmat keduniaan yang Allah telah bagi, kalau dia tak bersyukur, maka dia telah meminta Allah untuk menarik balik nikmat-nikmat tersebut. Asani kullu zahid zuhuduhu ala qadrun ma'rifah wa ma'rifatuhu ala qadruhu akluhu wa akluhu ala qadruhu quwwatul imanuhu. Yang bermaksud setiap orang yang zuhud, pada kezuhudan dirinya, dia akan tahu di mana tahap kezuhudan dirinya, dan tahap yang diketahui itu mengikut pada akalnya, dan akalnya itu akan mengikut daripada keimanannya. Maksudnya kezuhudan seseorang itu akan diambil melalui keimanannya. As-salasah man sahaha batinuhu bil muraqabati wal ikhlas zainullahu zahiruhu bil mujahadah wa itba'us sunnah. Maksudnya siapa yang perbetulkan batinnya, iaitu ataupun hatinya, dan bermuraqabah dan ikhlas, Allah akan menghiasi luarannya dengan mujahadah yang baik, dan menjadi seseorang itu dapat mengikut sunnah. Ar-rabi' al-ikhlas ikhrajul khalaq min muamalatullah ta'ala wa nafsun awal khalaq. Maksudnya ikhlas tu ialah mengeluarkan makhluk ketika kita bermuamalah dengan Allah. Maksudnya apabila kita bermuamalah dengan Allah, kita mesti ketepikan atau buang makhluk-makhluk ataupun orang-orang, dan kita mesti terus fokus hanya kepada Allah. Maksudnya macam itulah. Wa akhiruhu man ijtihad fi batinuhu wa rasulullah hasanu muamalah zahiruhu. Siapa yang bermujahadah dengan batinnya, iaitu ataupun hatinya, Allah akan hiasi dirinya dengan kecantikan di luarannya. Wa akhiruhu kitabuhu, penulisannya ataupun kitab-kitab beliau. Al-awwal kitab Ar-Ri'ayah li Huquqillah. As-sani al-kitab At-Tawahum. As-salis al-kitab Ar-Risalah Al-Mustarsyidin. Ar-rabi' al-kitab Ar-Risalah Wasaya. Al-khamis al-kitab Adabun Nufus wa ghairiha. Ini adalah kitab-kitab yang masyhur lah, yang dikeluarkan dan ditulis oleh Imam Haris Al-Muhasibi ketika hidupnya. Syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.